Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tujuan pembentangan ini adalah untuk mengupas lebih lanjut dan mengenal pasti berkenaan apa isu yang sebenarnya berlaku di Malaysia, terutama apabila disentuh tentang pembangunan ekonomi. Sebelum kita ulas lebih lanjut mengenai isu-isu pembangunan ekonomi, elok kita tahu dahulu apa yang dimaksudkan dengan konsep pembangunan ekonomi. Dalam sistem ekonomi konvensional, sama ada kapitalis, sosialis, pemikiran pembangunan ekonomi adalah lebih bertumpu kepada aspek material dan kewangan. Pendekatan sebegini sebenarnya mereka mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual ataupun pembangunan dalam diri manusia, di mana ekonomi dijadikan matlamat utama dalam pembangunan, malah menjadi penentu kejayaan ataupun kegagalan dalam aspek-aspek lain dalam pembangunan. Jadi, pembangunan ekonomi mengikut tafsiran barat lebih menumpukan kepada aspek mencapai keuntungan yang maksimum sebagai aspek terpenting, manakala aspek keagamaan dipisahkan daripada aspek ekonomi. Sedangkan pemikiran pembangunan ekonomi Islam itu sendiri adalah bersifat komprehensif, bersifat menyeluruh, yang meliputi pembangunan dalam akhlak, kerohanian dan kebendaan, di mana peraturan diikut berasaskan ajaran Islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam yang kemudiannya menghasilkan tanggungjawab sosial setiap pihak yang terlibat di dalam sistemnya. Tujuan pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup, memperluas aspek ekonomi dan sosial bagi setiap individu dan masyarakat. Dan kami ingin menyentuh tentang isu pembasmian kemiskinan, pengangguran dan globalisasi ekonomi, kerana ketiga-tiga isu ini adalah masalah umum yang perlu ditangani oleh kerajaan. Baik, apabila kita menyentuh tentang kemiskinan, semestinya ia dilihat berkongsi elemen yang sama, iaitu berpunca daripada kesan yang sebahagiannya disebabkan oleh kerajaan yang membiarkan masalah ini berterusan. Selain itu, faktor atau punca daripada sikap individu itu sendiri, sama ada sikap malas, faktor usia, fizikal, kurang upaya, tidak bekerja, menganggur, keadaan ekonomi semasa yang naik turun, berdepan dengan inflasi, kemerosotan pendapatan akibat tiada peluang pekerjaan, ataupun tahap pendidikan yang rendah dan juga pertambahan bilangan pengangguran. Dalam konteks pembasmian kemiskinan, antara punca yang menyumbang kepada situasi tersebut juga adalah disebabkan berlakunya pertindihan fungsi antara agensi-agensi yang terlibat dan juga pergeseran dasar-dasar daripada kerajaan. Dan semua ini akan memberi masalah yang timbul yang juga merupakan punca kepada halangan-halangan untuk menaik taraf kehidupan penduduk masyarakat. Dan sebagai pelajar dakwah, kita yakin akan ada perkara-perkara yang boleh diperbaiki untuk memastikan kehidupan masyarakat maju itu setaraf dengan apa yang kita ada sekarang. Walaupun kita tahu ekonomi kita sekarang, kita tidaklah kata ekonomi yang memberangsangkan dan kita tak boleh juga mengatakan ekonomi kita itu merundum. Sebab kalau kita bincang dalam isi rumah B40, misal kata dalam konteks negara Malaysia, pencapaian pendidikan atau pencapaian akademik kita nampak rendah. Kenapa rendah? Kerana kadar keciciran murid-murid di sekolah, terutama di luar bandar, begitu ketara. Apabila kita sebut tentang kemiskinan, berbalik semula kepada apa peranan kerajaan yang menerajui sebahagian daripada jawatan-jawatan ataupun anggota-anggota yang melaksana dalam pembasmian kemiskinan. Jadi langkah yang boleh dilakukan selain memberi kepuasan tempat bekerja, pendidikan yang berkualiti juga adalah satu instrumen yang dapat membawa mobiliti sosial kepada golongan yang kita kata miskin. Ini adalah untuk merubah nasib mereka, pendapatan mereka serta taraf kehidupan mereka. Seterusnya, saya pula akan menyentuh mengenai isu pengangguran. Okey, apa itu pengangguran? Pengangguran itu adalah satu keadaan apabila individu-individu yang boleh bekerja dan ingin bekerja pada satu tingkat upah tetapi mereka gagal untuk mendapatkan pekerjaan. So, mengapa berlaku hal sedemikian? Kerana puncanya adalah disebabkan tiada peluang pekerjaan yang meluas. Okey, pengangguran ini sering berlaku di kalangan siswazah terutamanya kerana lambakan para siswazah ini menyebabkan sektor-sektor pekerjaan tidak mampu membuka peluang pekerjaan yang luas. Okey, oleh itu mereka juga mengambil beberapa aspek untuk mengambil siswazah ini bekerja. Para siswazah ini tidak mempunyai kemahiran yang mencukupi, yang menepati sasaran
mereka untuk mereka ambil para siswa Zaid ini bekerja. Yang kedua adalah kos yang mereka ambil di universiti tidak menepati sasaran majikan untuk mengambil mereka bekerja. Okey, maka para siswa Zaid ini perlu meningkatkan produktiviti mereka ataupun kemahiran mereka untuk para majikan ini menawarkan pekerjaan kepada mereka. Dari segi ekonomi, ianya akan menyebabkan kelembapan ekonomi negara. Menurut Nurhayati et al. Menyatakan bahawa sesebuah negara yang mempunyai pertumbuhan yang mampan adalah kadar penganggurannya rendah. Maka di sini kita dapat lihat bahawa kemajuan sesebuah negara itu adalah melihat kepada aspek penganggurannya, sama ada rendah ataupun tinggi. Ianya akan menyebabkan negara maju ataupun mundur. Oleh itu, kerajaan ataupun pihak swasta perlu memberi latihan perkhidmatan kemahiran kepada para siswa untuk mereka menetapi ciri-ciri ataupun kriteria-kriteria yang telah digariskan oleh sektor pekerjaan untuk mereka ambil para siswa ini bekerja. Maka perkara ini dapat mengelakkan berlakunya pengangguran secara meningkat. Baru-baru ini pada bulan Mac, negara kita mengalami virus COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara di keadaan merosot. Hal ini menyebabkan bahawa berlakunya peningkatan terhadap pengangguran. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia menyatakan bahawa peratusan pengangguran di Malaysia meningkat 3.9%. Okey, menunjukkan bahawa pengangguran di tahap yang sangat membimbangkan. Maka perkara ini sangat membimbangkan oleh masyarakat dan terutamanya kepada fresh graduate. Okey, maka kerajaan telah membuat satu inisiatif untuk memberi bantuan kepada peniaga-peniaga yang mengalami kemerosotan akibat virus COVID-19. Maka modal yang diberikan oleh kerajaan boleh membantu mengurangkan pengangguran. Hal ini kerana apabila kerajaan telah memberi modal ataupun wang untuk peniaga meneruskan perniagaan mereka, maka peniaga dapat mengekalkan pekerja yang sedia ada tanpa membuang mereka daripada pekerjaan tersebut. Jadi perkara ini dapat mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Seterusnya saya akan mengupas mengenai isu globalisasi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Globalisasi ekonomi adalah satu integrasi antara manusia, firma, kerajaan dalam pelbagai negara sehingga membentuk satu ekonomi yang bebas dan saling bergantung antara satu sama lain. Antara faktor penggalak globalisasi ini adalah daripada pengaruh kerajaan yang bersikap terbuka sehingga menghasilkan pelbagai syarikat multinasional yang bertapak di dalam negara. Malahan kerajaan juga meletakkan dasar menghasilkan undang-undang serta memberikan intensif kepada syarikat multinasional ini. Malahan itu, terdapat liberalisasi perdagangan dan juga blok perdagangan seperti AFTA, iaitu kawasan perdagangan bebas, adalah bertujuan untuk menghasilkan satu kerjasama yang erat antara negara dengan negara-negara yang lain. Kepesatan dan kecanggihan teknologi maklumat ICT sebenarnya memberikan maklumat serta pendedahan kepada rakyat luar negara dan dalam negara mengenai sektor ekonomi. Di samping itu, pengusaha perniagaan juga berpeluang untuk mengawal perniagaan mereka dengan lebih mudah disebabkan teknologi ini memberikan mereka satu peluang untuk berinteraksi dengan lebih baik. Sekiranya firma yang mempunyai cawangan-cawangan di pelbagai negara, mereka mudah untuk berinteraksi dengan menggunakan telesidang, live Facebook dan sebagainya. Melihat kepada kesan
globalisasi ekonomi ini sebenarnya ia memberi impak yang positif dalam pembangunan ekonomi negara. Itu tidak dapat dinafikan. Tetapi melihat kepada sudut lain, sebenarnya ekonomi globalisasi ini telah mengharkis kebanyakan produk tempatan, kerana kebanyakan rakyat Malaysia memilih produk luar negara disebabkan mutu dan kualiti. Malahan itu, globalisasi ekonomi ini juga telah menyebabkan ancaman kepada sektor kewangan dalam negara disebabkan terlalu bebas ekonomi sehingga menukarkan untuk mengawal kewangan, modal serta sebagainya. Dan juga ia menyebabkan peningkatan kepada kebanjiran pekerjaan warga asing, kebanjiran pekerja asing. Okey, cadangan yang dapat saya berikan untuk membantu menangani permasalahan tersebut adalah setiap pengusaha perniagaan perlulah mendalami ilmu berkaitan dengan produk ataupun perkhidmatan yang hendak ditawarkan supaya produk dan perkhidmatan itu mampu bersaing bersama dengan negara-negara yang lain. Malah juga setiap pengusaha perlu mengetahui cara untuk mempromosikannya supaya ia berada di satu tempat dengan negara lain. Sekian daripada saya. Terima kasih. Apa yang jelas, pengangguran boleh membawa kepada kemiskinan. Berkaitan isu kemiskinan, adakah kemiskinan ini datang atau berpunca daripada sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan orang susah nak cari ekonomi disebabkan adanya riba, hutang, soal rasuah ataupun dana-dana kemiskinan itu mungkin berlaku penyelewengan kuasa dalam usaha nak membasmi atau selesaikan isu-isu tersebut. Dan ini boleh membebankan rakyat. Di situ wujud kezaliman. Ataupun sebenarnya punca kemiskinan dan pengangguran itu duduk pada individu sebab mereka malas nak cari sumber pendapatan ataupun memilih kerja. Bila malas, maka tiada penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut. Secara ringkas, kepesatan dalam pembangunan ekonomi akan menyumbang kepada peningkatan taraf hidup sosial yang semakin berkualiti dan sumbangan dalam pelbagai bidang industri juga akan membantu menjadikan negara ke arah matlamat sifar kemiskinan tegar dan seterusnya memastikan agihan pendapatan yang sama rata dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Isu membasmi kemiskinan ataupun mengurangkan kadar pengangguran dan globalisasi ekonomi bukanlah satu tugas mudah. Ia memerlukan seluruh pendekatan dari semua aspek bermula dari pembentukan dasar sehinggalah ke peringkat pelaksanaannya. Dengan kata lain, kejayaan pengurusan pembangunan ekonomi yang stabil bergantung kepada peranan kerajaan, institusi-institusi dan individu-individu yang prihatin terhadap masalah tersebut. Meskipun merealisasikan matlamat untuk meningkatkan taraf hidup serta menambah kesejahteraan masyarakat tidak semudah seperti mana meletakkan sasarannya, tetapi usaha yang berterusan perlu diteruskan kerana membasmi kemiskinan ataupun mengurangkan pengangguran dan menstabilkan ekonomi menjadi tuntutan dalam agama Islam. Dengan mengamalkan sistem ekonomi Islam, banyak kelebihan mutlak yang memberi kesejahteraan dan keharmonian kepada manusia, sama ada peringkat isi rumah, swasta maupun kerajaan.